Okay, so macam Brother Jan cerita minggu lepas, kita cerita tentang support dan resistance. Support dan resistance ni ibaratnya sebagai satu tempat destinasi utama. Destinasi utama ni kita nak tahu dekat mana kita punya Pulau Pinang ataupun Johor kita. Contoh. So, yang paling penting untuk support dan resistance adalah kita perlu tengok pada time frame dia. Pemilihan time frame tu sangat penting. So, terpulang pada masing-masing. Kalau ada yang nak pakai time frame besar ataupun time frame kecil. Tapi kalau kita tengok pada daily dahulu. Daily ataupun weekly. So, contoh nak praktis pada daily dulu. Okay, macam mana kita nak praktis untuk daily dulu ataupun weekly? Okay, kita cerita pasal daily lah. So, bila harga ataupun support resistance dekat sini, kita tengok. First, yang pertama, kalau nak tahu arah market adalah kita perlu tengok kepada SNR, support resistance. Dan sebelum SNR tu, kita perlu tahu tentang impulsif dia. Ini yang saya nak cerita tentang layan. Arah market ataupun layan. Apa itu layan dalam market? Layan dalam market ni sangatlah penting. Macam mana kita nak melayan market tu? Sebagai contoh, kita perlu tahu impulsif dia dahulu. Mana impulsif yang ada sekarang? Contoh dia, kita lihat di sini adalah satu impulsif. Nampak yang warna kuning saya tandakan tu? Dan sebelum tu pun ada impulsif. Nampak tu? So, bila kita tahu impulsif dan impulsif dia ke mana, so kita lihat sekarang ni support yang paling dekat adalah di situ. Support. So, bila kita tahu di sini ada impulsif, okay. Kita tahu impulsif tu dia nak turun. Dia nak turun. So, bila dia nak turun, dia akan cari satu destinasi. Inilah dimaksudkan layan. Layan tu maksudnya kita perlu tunggu ataupun kalau contohnya impulsif dah berlaku di sini, kita layan market, maksudnya kita layan sell sampailah destinasi dia. Itu paling penting. Jangan buy. So maksudnya bila kita dah tahu kawasan mana dia nak jatuh, sampai mana maksimum dia nak jatuh, itulah dinamakan layan. Barulah bila harga dah sampai dekat sini, kita tunggu untuk kita beli balik. Itulah dipanggil reaction pula. Yang paling penting adalah layan dahulu. Layan ni maksudnya nak tengok apa dah jadi dalam market sebelum tu. Tu bahasa paling tepat. Maksudnya kena tahu apa dah jadi dalam forex market sebelum tu. Sebagai contoh saya tunjuk katakanlah kita buka H4. Okay, kita buka H4. Kita buka chart je dah tengok H4. Okay. So bila kita buka H4, okay, apa yang kita nampak dekat H4 secara jelas? Secara jelas kita nampak sini ada impulsif, okay. Sini pun impulsif, okay. Itu menunjukkan dah jadi apa? Impulsif itu bermaksud dah jadi downtrend. So downtrend, so kita nak sell. Okay, boleh sell, tak ada masalah. Cuma kena tahu apa cerita market masa tu. Contohnya macam sekarang. Okay. Sekarang ni market yang paling penting ataupun bila kita nak trading paling penting, kita perlu lihat yang paling kanan sekali ni. Nampak tu? Paling kanan tu. Kita perlu lihat yang paling kanan dahulu. Contohnya sekarang. Okay, harga dia turun sampai sini, lepas tu dia naik. Nampak ada jarum tu. So bila nampak jarum tu, kita letak dulu apa cerita dia boleh jadi jarum tu. So kita tengok, zoom ke belakang dan kita lihat apa dah jadi sebelum tu. Nampak line kuning tu Okay, nampak line kuning tu ada satu support dekat situ. So bila ada satu support dekat situ, maksudnya apa?
Maksudnya sebab itulah dia naik. Sebab itulah dia bagi jarum tu. So apabila dia dah memberi jarum tu dan dah touch support yang ada di belakang sana tu, nampak tu? So harga akan naik sebentar membuat korektif. So kita dah faham dah dia punya cara permainan ataupun kita dah layan dah dia. Kita dah faham, okey lepas ni nak naik sikit. Nak naik sikit, nak sampai mana pula? Nak sampai mana pula perangai dia? So kalau nak tahu sampai mana, kita perlu belajarlah. Maksudnya kita kena tahulah support dan resistance dia macam mana. So at least kita kena cari, okey sampai sini, turun sampai sini. Sebagai contoh, sebab sini ada resistance, nampak tu? Ada resistance. So apa-apa pun harga akan sampai di situ dahulu. Ingat, apabila dah ada reaction ataupun layan tu dah habis, dia dah layan jatuh, dia ada reaction dekat bawah ni, dia takkan terus naik sikit terus jatuh, tak. Kita kena expect dia akan turun and then at least dia akan naik banyak sikit, baru kita nak sell dekat situ. Maksudnya sekarang itulah pentingnya support resistance. Bila kita dah faham, okey, walaupun market tengah downtrend, dia ada kemungkinan untuk naik sikit buat korektif dan baru jatuh. Ingat, destinasi asal tu jangan lupa. Destinasi asal adalah di bawah ini. Tapi sebelum dia sampai di bawah tu, dia adalah dia punya PL kita kena layan. Contohnya dia ada satu jarum panjang ataupun tempat tiba-tiba jatuh naik banyak. So maksudnya ada something yang berada di sini. So bila something berada di situ, kita dah tengok ke belakang tadi ada apa? Ada support. So bila ada support, maksudnya harga akan naik sebentar. Dia akan cari resistance. Di resistance punya tempat. Itulah perangai market ataupun konsep trading yang ramai sangat tak tahu. Sebagai contoh lain, saya buka yang lain saya buka lain. Contoh macam mana kita nak layan market. Ini benda yang sangat susah orang nak cerita sebab tak ramai boleh cerita benda ni. Macam mana kita nak layan market? Okey, kita tengok dulu. Contohlah, kita tengok daily. Okay, kita tengok daily, kita tengok sebelum tu dulu. Apa dah jadi? First kena tengok apa dah jadi dalam market. Baru kita boleh layan. So, ini dah jadi impulsif. Okay, ini impulsif. Dan ini pun impulsif. So, market tengah jatuh. Simple. So, bila dah jatuh, contohnya kita turun pada time frame H4 pula. Kita buat line. Kita tengok paling kanan, dah tengok line. Okay. Nampak gaya, ada apa dekat sini? Apa yang ada dekat situ sampaikan dia ada satu candlestick bull hijau tu dan ada jarum yang tiba-tiba panjang juga tu, jarum tu. So kita tengok, kita buat line dekat situ. Kita tarik belakang, tarik, apa jadi? Okey, belakang ni ada support yang banyak. Ada satu support, ada dua support. So dia agak kuat support tu sebab ada dua kali jarum panjang. Maksudnya diorang tak nak line tu, harga line yang kita tanda tadi dia tak nak. So kita boleh expect, kita dah tahu okey. Kita dah layan dah tu. Kita dah tahu apa dah jadi kat situ. So boleh expect benda tu akan naik. Bila nak naik, kita perlu cari resistance lah untuk kita sell balik. Maksudnya nak cari destinasi dia akan naik tu sampai mana. So bila nak naik, contoh dia naik sampai sini. Sebab tu perlu pentingnya kita belajar support dan resistance macam mana kita nak marking. So kita tahu okey, apa-apa pun kalau aku buy kat sini, contoh ini bukan nak mengajar lawan trend, tapi sebab benda ni dipanggil reaction, nak jadi pro trader kan. Sebab kadang-kadang orang akan cakap, Sifu aja impulsif korektif, sell tapi naik. Apa cerita? Sebab jalan cerita dia tak habis lagi. Kena faham tentang layan dan reaction market. So kalau kita dah faham macam mana nak layan market tu, barulah selamat trading kita sebenarnya. Barulah okey. Naik, kita buy sini, contoh, buy naik sampai sini, sell, dia turun.
Barulah faham. Macam itulah cerita dia. Yang paling penting SOP pertama, buat tempat destinasi dulu. Dia punya Pulau Pinang ataupun Johor dahulu. Kan, utara atau selatan dulu kena cari. Sebagai contoh, kalau kita nak tahu utara atau selatan, senang je. Pertama sekali saya nak ajar ni, cari impulsif dulu. Cari yang sebelum tu dah jadi impulsif. Apa kesan-kesan trend? Ini adalah kesan dia. Ini adalah impulsif dan ini adalah impulsif. So kita tahu dia ke selatan. Pergerakan market ke selatan. So kalau ke selatan, dia nak cari support. So kalau kita tengok dekat sini, itulah support yang ada. Nampak tu? So harga dah sampai pun support tu. Sebab tu dia tengah buat rejection. Memanglah dia dah sampai, tapi janganlah buy terus. Kita perlu tunggu, orang kata dah masuk highway kan, dah masuk highway nak U-turn lambat sikit. Perlulah tunggu dia turun, main-main dulu barulah dia U-turn. Itulah perangai market. So contohnya macam GU daily, dia dah sampai ke selatan, dah sampai destinasi dia. Apa kita perlu buat? Kita kena tunggu dia buat U-turn lah macam sekarang ni. Kan macam ni, belum lagi keluar saat-saat U-turn yang betul. Memang dia dah keluar dah, jarum panjang lah apa benda semua. Tapi kenalah orang kata tunggu betul-betul dia jatuh lagi sekali baru dia start naik. Macam itulah jalan cerita dia. So, faham tak dengan apa yang saya ceritakan tentang layan dan destinasi market ni? Kita perlu melayan market tu sampai utara atau selatan punya pergerakan. Itu paling simple. Sebagai contoh, last saya bagi contoh terakhir, kita buka. Kita buka kosong. Kita buka kosong. Sebagai contoh daily. Kenapa? Kita tengok weekly pula. Apa yang ada dekat sini, kan? First kita tengok di sini ada impulsif, simple. Apa kesan trend? Menunjukkan trend tengah downtrend. Bila downtrend berlaku, kita tahu harga nak ke selatan. Simple. Selatan tu adalah support ataupun paras terendah. Dan kita lihat dia punya pergerakan paling kanan. Kita dah layan, mana dia punya nak layan sampai mana? So kita tekan dan kita letak line kat bawah tu. Dan apa yang kita perlu lihat adalah tengok apa cerita dekat sini. Nampak gaya dekat sini apa cerita? Kalau ada banyak sangat support, tak tahu nak pilih, simple je tips dia, pergi dekat weekly. Cari dekat weekly. So kalau dekat weekly barulah secara jelasnya kita nampak support yang kita nampak adalah di sini. Nampak? Itulah dia punya selatan. Maksudnya harga nak jatuh lagi sampai situ. Kita buat tanda. Contoh dia kita buat sini. Support. Yes. So kita tahu dalam masa lama jugalah ni, orang kata benda ni dia akan naik, turun sampailah selatan. Barulah selamat trading kita kalau kita dah faham tentang projection ataupun cara nak trade ni. Contohnya macam sekarang, harga tengah naik. Dia tengah naik. Bila naik, lepas tu dia turun. Lepas tu, mana dia nak pergi sebenarnya? So kita carilah resistance yang kita nampak. Sini ke? Itulah tempat-tempat kita nak letak peluru kita untuk sell. Sebab overall market adalah downtrend. Itulah ciri-ciri market yang paling simple untuk faham. Semua faham ke dengan apa saya bagi tahu tadi yang saya terangkan pada malam ini? Kalau tak faham tak apa, boleh saya ulang lagi sekali. Kat mana resistance dalam chart ni? Kalau nak belajar resistance dekat chart ni, hari ni kita tak belajar resistance. Kalau untuk support resistance minggu lepas kelas kita tak silap saya. Sebab minggu lepas saya tak ada, Brother Jas yang ajar. Tapi tak apa, nanti saya akan uploadkan kelas minggu lepas pada YouTube channel saya. So before that,
Just kita perlu tahu konsep dia dahulu tentang impulsif tu. Itu paling penting. Okay, boleh ya bang? Semua senyap ni. Semua faham tak faham ni? Faham tak faham? Faham. Okay, yang lain faham ke? Nampak gaya macam tak faham ni. Okay tak okay ni? Okay, faham. Faham. So konsep dia simple je. Bila kita dah faham tentang utara atau selatan punya orang kata destinasi tu, simple. Dia jadi trading is very simple after that. Kita dah tahu dah, okay. Impulsif ke atas, dia nak pergi ke utara. Utara ke mana? So buka lah time frame di daily ataupun weekly. Itu paling simple. Macam ayat kata-kata ada seorang trader pula. Ada seorang trader yang orang kata pro trader mengatakan always look at your left. Maksudnya kita perlu tahu kita dah layan sampai mana. Market impulsif tapi nak tahu juga impulsif tu sampai mana. Sini ada. Nampak tu. So dia akan korektif dan dia jatuh balik. Nampak. So itu penerangan saya tentang layan. Dan untuk saya bagi special tips lah. Special tips ini paling simple. Maksudnya kalau dah nak tahu lebih lanjut tentang layan tu, simple sahaja lepas satu tips ni. Tips ni jarang-jarang sekali lah saya akan cerita. Okay, tips dia simple. Bila impulsif berlaku, okay ready semua? Bila impulsif berlaku di sini, contoh ni impulsif. Okay. Dan selepas tu dia ada impulsif lagi sekali di sini, nampak tu? Kita perhatikan, alamak, mana kita punya pair ni? AU Okay. So bila impulsif berlaku dua kali, nampak tu? Kita nampak di sini harga berada di sini, nampak tu? Situ kan? So bila kita tengok di kiri ni, ada impulsif yang berlaku sebelum tu, nampak tu? So maksudnya bila impulsif tu berlaku dekat situ, dia ibarat cermin. Dia ibarat cerminan lah, cerminan. Maksudnya bila harga tengah turun, dia turun. Contoh yang impulsif satu ni, dia akan habiskan impulsif yang ini pula sebelum tu. Impulsif satu dia ada satu, cerminan dia. Dia ada cermin dia. So, ni impulsif dua, dia akan cari cerminan dia pula. Contoh dia cari sini. Okay. Lepas tu katakanlah korektif dan impulsif ketiga. Impulsif ketiga contoh, sini pula impulsif ketiga dia. Cermin dia. Maksudnya dia kena habiskan dia punya kembar dia. Itulah perjalanan market sebenarnya. So sebagai contoh, kita tengok pada weekly. So bila weekly ni kita lihat secara asas dia, first kita kena tengok adalah impulsif. Ni impulsif. So impulsif tu tak ada lagi kembar dia yang habis. So ini kembar dia. Nampak tu? Itu kembar dia. Yang hijau banyak tu, itu kembar dia. So selagi kembar dia tu, dia tak ada habiskan kembar tu, dia akan jatuh sampailah habisnya kembar dia tu. Itulah cerminan dia. Itulah cerminan dia, nampak tu? So maksudnya, dia akan jatuh, dia akan habiskan kembar dia yang sini. Ni. Ni impulsif satu, ni impulsif satu, kembar dia. So cerminan dia, yang lain merah ni ibarat cermin lah. So katakanlah dia korektif, dia turun lagi, dia habiskan yang sini pula, kembar dia. Kalau dia korektif dan dia turun, dia akan habiskan yang sini pula. Itulah rahsia dalam trading yang orang tak tahu langsung sebenarnya. Barulah kita faham, oh kenapa dia jatuh sampai situ, sebab dia ada kembar situ, dia tak habiskan kembar dia. Kembar ni dipanggil impulsif kosong. Impulsif kosong ni saya akan explain sekadar tu je, sebab kalau boleh kaji sendiri. Kaji sendiri. Contoh dia macam sekarang, ni kembar. Okay, ni katakanlah kejap lagi impulsif. So katakanlah kejap lagi impulsif. Impulsif. So korektif.
So bila korektif, kita tahu impulsif yang kita nampak sebelum tu adalah sini. Dia akan naik dulu habiskan kembar dia tu. Dia habis cerminan dia baru dia start jatuh. Itu sebagai contoh. So kalau nak lebih faham, saya bagi lagi satu example. Contoh dia dekat sini, nampak tu. Sama tak impulsif, korektif, dia sampai je dekat sini. Ke area situ juga. Itulah perangai dia. Maksudnya, sini satu impulsif, dia akan habiskan impulsif tu juga. Kembar lawan kembar. Barulah dia settle, maksudnya market barulah start jatuh. Itulah kalau boleh faham lah. Benda ni agak berat sikit lah. Tapi siapa faham tu memang untung sangat. Okay, semua clear ke berkenaan apa saya cerita tadi? Okay, clear ke? Oi, dah pukul 10.55. Sejam lebih kelas kita malam ni. Okay, alright, clear. Yang lain clear ke? Yang clear Topik sedap. Yes, topik sedap malam ni. Nah, itu sekali je saya akan cerita malam ni. Tentang kembar dia dan tentang layan. Harap-harap semua faham lah Dan kalau tak faham, boleh tanya soalan sekarang.